Takut Allah. Apa maksud takut Allah? At-taqwa. Al-amalu bit-tanzil. Beramal dengan Al-Quran. Al-khawfu minal jali. Takut dengan Allah. Semua tu dia akan sebut. Allah hebat. Tu makna tafsir ni dia mendalam. Kalau boleh khatam tafsir tu suka tuan-tuan. Itu satu. Itu pertama. Fahami Al-Quran tu betul-betul. Nombor dua. Kalau benarlah kita sayang Nabi SAW, kalau orang tanya, siapa Nabi? Macam mana? Macam mana Tuan Haji? Macam mana Datuk kenal Nabi SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati pengerusi majlis, para imam, para bilal, dan pastinya saya hormati sekali sahabat saya Ustaz Yusof, Ustaz Razali, Haji Tuan Kuasa Masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Dalam keadaan kita sekarang ini berada di tahap berjaga-jaga untuk memastikan COVID-19 tidak menular lagi. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, masjid dah dapat masuk macam biasa. Cuma di Selangor masih ada limit sikit lagi. InsyaAllah tak lama lagi dia akan buka lah macam negeri lain. Sebab kita tengok pada kes dan sebagainya. Ni pun dah katanya dah masuk ke fasa keempat. Dan kita doalah, biar Allah Ta'ala lepas ni dia buka, dia angkat semua COVID-19, masjid dan surau dah boleh rapat-rapat dah. Kadang-kadang saya happy juga bila jarak-jarak ni nampak ramai masjid. Tapi bila rapat nanti kan dia akan balik pada normal baru, normal lama, iaitu soft macam biasa. Jadi itu sebabnya tuan-tuan perempuan, dia apa-apa pun kita kena balik kepada sunnah Nabi SAW. Kalau betul lah kita sayang Nabi, tuan-tuan, kita duk kata saya ni sayang Nabi, setiap kali sampai dia maulud Nabi, semua orang pakat menyambut maulidur Rasul. Siapa tak rindu pada Nabi? Semalam pun ada seorang korporat nak ajak saya pergi Mekah. Rindu sangat tuan-tuan nak pergi, tapi bila fikir balik kata bagi sikit masa lagi lah. Sebab apa? Sebab kita ni banyak bertemu dengan orang kan. Jadi takut kita pembawa ke ataupun kita bawa balik. Risau juga. Tapi saya kata tak apalah, walaupun kerajaan dah benarkan untuk pergi umrah, silakan. Cuma saya kata bagi sikit masa, mungkin lepas-lepas ni sikit dah nampak dah okey sikit. Ya, boleh duduk lama sikit. Sebab katanya masuk ke Raudah tu sekali je. Umrah pun sekali je. Jadi macam kalau dia tanggung saya pergi pun macam tak berbaloi duit dia. Walaupun dia orang kaya, tuan-tuan. Tapi saya fikir kata tak apa. InsyaAllah, ala-ala nak pergi, saya nak lepaskan rindu saya kepada Nabi Muhammad SAW. Dapat tengok Kubah pun buat happy dah. Tapi tuan-tuan, Nabi SAW ni dia bukan tinggal Kubah itu saja, tetapi dia tinggalkan sunnah. Dia tinggalkan Al-Quran tu, ma baina aidin nas, yang kita ada hari ni. Itu sebabnya, tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad ada contoh akhlak yang terpuji. Yang kita ni kena ikut kalau kita benar-benar sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul dan ingat pada hari kiamat. Nah, kalau betul lah kita ini benar-benar cinta dan sayang kepada Rasulullah, apa bukti dia? Di sini kita nak tengok ni. Dia panggil menilai balik, muhasabah dia panggil. Apa bukti yang benar-benar kita sayang Nabi SAW?
Pertama, tuan-tuan, kalau betul lah kita sayang Nabi SAW, hal araftum wa ta'ammaktum ma baina aidikum minal mushaf atau minal Quran. Pernah tak kita terfikir, aku ni betul sayang Nabi. Nabi ni setiap tutur katanya, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bercakap semua Quran, tuan-tuan. Kalau dalam bab yang berkaitan dengan agama. Sebab itu wahyu. Nak cakap tentang mawaris, tentang mati sebagai contoh, mati tinggal harta, nak bagi macam mana ni? Nabi bukan sembang kosong. Nabi tak cakap, okey haji dapatlah 25, ni dapat 2.3, yang ni dapat. Tak. Semua turun ayat Quran. Allah bagi turun ayat Quran. Turun ayat Quran tentang wasiatnya, tentang apa lagi? Tentang faraidnya. Ada 2/3, 1/6, 1/3. Nabi tak belajar matematik, tapi Nabi cakap tentang matematik. So kita boleh kata, untuk apa belajar matematik ni? Tak, matematik tu Al-Quran aja. Al-Quran aja. That's why kita ni kena faham Quran tu. Baru-baru ni minggu lepas saya baca khutbah. Hari ni tentang vaksin. Minggu lepas tentang zakat. Betul kan? Imam ingatlah yang lain. Nah, bukan sebab orang berebut datang masjid ni bila datang Jumaat. Baguslah datang. Kita khatib kita tahu, tuan-tuan. Siapa yang datang dengar, siapa yang datang tidur. Dululah, sekarang okey dah. Sebab dia dah datang, dia menghargai ni, dapat masuk masjid. Happy dia. Khatib dia tahu siapa dengar, siapa tidur. Tu kena Abdullah Khairi dia je kau menjerit habis pakcik-pakcik belakang tu. Tapi tuan-tuan perempuan, nak bagi tahu. Kenapa saya cakap Kedah pula ni? Saya ni orang Selangor tapi cakap Kedah. Dia tak boleh, saya ni tak boleh jumpa orang. Jumpa orang, kalau saya jumpa orang Kelantan, saya akan cakap Kelantan. Tadi saya terjumpa dengan Dr. Zaini Yahya, pakar usul fiqh. Jadi dia orang Kedah, memang tok-tok Kedah. Jadi duk sembang dekat UKM tadi, dia terbawa lidah. Kalau jumpa orang Penang ni cakap Penang pula. Jumpa Terengganu cakap Terengganu, tu orang kata, ustaz ni orang mana sebenarnya? Saya orang Selangor. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, sunnah Nabi SAW ni kita kena faham. Quran tu sendiri kita kena faham. Dalam Quran ada matematik. Tu bila kita faham Quran, tuan-tuan, kita selesai masalah. Kita tak kalut dah nak gaduh. Dalam Quran kita faham, ada matematik. Dalam Quran ada fizik. Dalam Quran ada geografi. Dalam Quran ada sejarah. Bila cakap tentang sejarah ni, tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok dalam Quran. Sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Musa, sejarah Nabi Lut. Kaum Lut tu, macam mana kaum Lut? Semua tu Allah cerita tu, sejarah. Bila kamu ingat sejarah, baru kita tak gaduh. Macam mana tu, tuan-tuan? Ingat tak dalam satu ayat Quran Allah kata, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah kata wadhkuru. Jangan duk bergaduh, berpeganglah kamu dengan tali Allah. Jangan bergaduh. Kalau nak bergaduh, ingat zaman kamu jahiliah. Allah. Balik kepada sejarah. Kita tu gaduh lagi, balik sejarah lah, brother. Dulu kita macam mana? Tuan-tuan, kita ni alhamdulillah, tuan-tuan, Allah bagi makin baik, tuan-tuan. Tu terang saya cakap. Saya di UKM, saya timbalan dekan jaringan alumni. Kita ingat zaman-zaman alumni. Tadi pun kita buat wakaf alumni. Dalam tempoh 30 minit, kami dapat kutip lebih daripada 100,000. Alhamdulillah. Tadi, lepas tu saya ada meeting lain, pukul 4 tadi. Masuk dalam berita harian dah, 220,000 dah dapat dah. Wakaf, dia panggil wakaf untuk ilmu. Oxford ada wakaf dia. Dia ada endowment dia. Alumni duk bagi ni. Saya pun bila alumni, jaga alumni, saya kena buka cerita-cerita lama. Bila buka cerita lama, saya tengok zaman-zaman Datuk Harundin jadi timbalan dekan.
Saya memang, guru saya tu saya memang idola dia lah. Saya memang jadikan dia idola saya. Dulu masa saya belajar dekat universiti dulu pun, masa saya kecil dulu pun, memang arwah ayah ni, dia pun alumni UKM, Fakulti Ekonomi. Dia ni tak pernah miss, tuan-tuan. Tak pernah miss tengok forum perdana TV1. Saya selalu, tuan-tuan tengok dalam YouTube saya, memang saya cerita. Saya tak malu, tuan-tuan. Pengalaman saya, siapa saya? Orang yang, oh, Dr. Izhar hebat. Dah, tak hebat. Saya berjaya ni sebab doa mak bapak. Saya lahir dekat PJ ni. Duduk dekat apa nama? Dekat pantai dalam tu. Sebab ayah sewa, dia beli rumah kat situ, rumah flat tu. Jadi, bayangkan, bila ayah ni dia bidang ekonomi. Kerja custom. Jadi dia belajar ilmu agama ni dengan siapa? Dia banyak belajar zaman orang-orang lama. Antaranya Datuk Harundin, Datuk Ismail Khamus. Ni antara orang-orang hebat zaman dulu, tuan-tuan. Datuk Harundin orang kenal kat mana? Forum Perdana TV1. Jadi dia ni forum perdana ni tak pernah miss. Setiap hari Khamis, anak-anak semua wajib yang bukan sunat. Wajib duduk depan TV pukul 9 malam. Sebab kena tengok forum perdana. Jadi bila tengok forum perdana, saya tu pula darjah 3 kena berhenti kerja. Kena berhenti sekolah. Berhenti kerja, kena berhenti sekolah. Saya ni nakal, tuan-tuan. Kebetulan bila arwah ayah ni, dia duduk Selangor lama. Lepas tu dapat, dia kan custom, jadi kena pindah ke Kelantan. Bila pindah ke Kelantan, saya daripada sekolah rendah kat sini, kena pindah ke Kelantan lah saya ni. Budak nakal, tuan-tuan. Nakal. Tapi bila nakal ni, biasalah. Ayah ni macam mana pun dia akan cari macam mana aku nak selamatkan anak aku ni. Macam mana nak selamatkan anak ni. Kebetulan bila ayah duduk dekat sana ni, tuan-tuan, dia pergi sembahyang rumah pula dekat dengan rumah Tok Guru ni Aziz Nikmat, Pulau Melaka. Masa tu Tok Guru tahun 1989 rasanya, awal-awal 90, Tok Guru baru jadi menteri besar masa tu. Saya pun tak ingat lah, kecil masa tu. Jadi arwah ayah ni dia terkejut tu, macam culture shock. Dia kata, "Ui, menteri besar bagi kuliah subuh. Sebelum ni mana ada nak jumpa menteri besar payah. Kena buat appointment 7 keturunan baru dapat. Dulu ni. Sekarang pergi masjid, Tok Guru naik bagi kuliah tazkirah pagi, dia baca tafsir. Arwah ayah ambil kesempatan masa tu, rumah dekat, dia sembahyang kat masjid, dia pergi tanya, "Tok Guru nak tanya sikit," dia kata. "Gua ni anak saya ni nakal sangat ni. Izhar ni. Dah keluar Kelantan pula dah. Saya boleh mudah ikut tu. Bak, nakal sangat, boleh tak tolong doa tak?" Dia kata. "Tak apa, kita doa." Dia pun doa. Lepas tu dia cakap lah, "Nak uwi selamat anak ni," kata, "suruh ngapa Quran je. Quran tu jiwa budak." Tu ayat dia tu. "Berhenti sekolah, ngapa Quran, Allah jadi." Masa tu, tuan-tuan, saya ni cita-cita nak jadi peguam. Macam mana tiba-tiba kena berhenti sekolah? Mak saya terkejut. Balik-balik tu kat rumah, dia kata berhenti Izhar sekolah. Masa tu saya sekolah Chonghua. Sebab sini pun Cina juga. Pergi sana sekolah Chonghua, sambung. Berhenti. Bila berhenti tu lah saya ngapal Quran. Dari PPSA pun tak ada. Masa tu lah kita duduk dekat rumah tu, bila ngapal Quran tu, pukul 9 semua kena duduk depan. Bila tengok tu Datuk Harundin, masa tu Ustaz Harundin, Dr. Harundin masa tu, Profesor Dr. Harundin. Arwah ayah tu duduk atas kursi, kami duduk anak-anak ni duduk bawah lah. Dia pun pegang kepala saya, dia kata, "Satu hari jadi macam ni tau." Kita mana boleh, tu orang hebat, doktor. Ini ngapal Quran, sekolah pondok, mana boleh jadi macam ni masuk TV. Kita cakap macam tu lah. Dia pegang kepala, insya-Allah papa doa jadi. Hari ni saya pun tak sangka kerusi forum perdana itu saya di situ. Berkat doa seorang ayah. Pejabat saya dekat UKM, antaranya pejabat Datuk Harundin. 2. Nombor 3, sempatlah saya belajar dengan Datuk Harundin tentang Darusshifa tu. Saya bukan bubat orang, saya tak buat ubat orang. Saya bukan macam orang Ustaz Fauzi dan lain-lain, sebab saya belajar tu, saya nak ambil zikir-zikir tu, saya nak amal. Sampai hari ni saya tu amal. Pendinding diri je. Biar dapat tu daripada guru ke guru, dapatkan kita balik.
Tuan-tuan, berkat doa seorang. Saya buka balik tengok-tengok, oh Datuk Harun ni masa kat UKM pakai baju bunga. Rambut belah tepi. Aku ingat lagi tuan-tuan. Yang perempuan ni, Fakulti Pendidikan Islam pakai scarf. Dia bukan pakai tudung labuh tau. Dia pakai macam apa benda kak? Ingat tak kak? Haji? Ha? Dia macam yang ikat belakang ikat macam tu. Saya pun tak tahu. Mak saya pernah pakai tu. Tu zaman tu kira tu habis Islamik lah tu. Ustazah pakai macam tu. Keluaran Fakulti Pendidikan Islam. Dulu. Sampai saya terfikir, aku kena buat kajian ni. Diorang ni pakai mazhab apa sebenarnya? Adakah dulu fiqh dia lain sekarang lain? Tapi dulu, kira ustazah tu kira ni lah tu. Kalau pakai iskaf ni. Yang labuh sikit tu pakai macam tudung apa? Tudung bawal tu. Itu kira sampai hari ni ustazah. Nak bagi tahu. Tapi kita hari ni tuan-tuan, Allahu Akbar, Allah bagi tengok. Apa yang tak ada tuan-tuan? Tak bersyukur lagi. Itu sebabnya bila kita fahami Quran, kita akan rasa, ya Allah, sejarah itu mengajar kita, sejarah menyebabkan kita jadi insaf. Hari ni tuan-tuan, Allah nak jumpa masjid surau yang macam ni. Saya datang ni terpegung. Saya tengok Allah cantik. Semayang pun tak khusyuk dia. Oh, cantik sangat surau tuan-tuan. Ini bukan surau ni, masjid kan? Masjid ni. Dulu saya pergi surau belakang tepi ke? Tepi kan? Tengok tuan-tuan, Allahu Akbar. Dulu nak jumpa aircon, surau aircon ni payah, masjid aircon ni. Sekarang semua surau tak ada aircon, tak datang orang. AJK ni tahan telinga kalau tak ada aircon. Surau bawah flat pun ada aircon sekarang ni. Mau taknya AJK ni mikir macam mana? Ni kalau tak, bila jumpa jemaah, bila nak buat aircon ni jemaah AJK. AJK pun mikirlah. Ini semua AJK tak guna. Oh marah. Terdiam semua AJK. Carilah duit sponsor, panggil ustaz ceramah, dapat dah buat aircon, pasang aircon 4-5 tuan-tuan. Sebab dia kata macam mana nak semayang, sejuk, panas. Imam sedap lah ada aircon kat depan kan ada kan. Tu yang masuk dalam Facebook Ustaz. Orang kutuk imam baca panjang sangat. Khutbah Jumaat panjang sangat. Ayat dalam Facebook saya gelak seorang-seorang tuan-tuan. Hoi imam dah masa tu. Marah punya pasal. Kamu sedaplah baca panjang. Di atas kamu aircon, di bawah kamu aircon, di tepi kamu aircon, belakang kamu aircon. Kami di luar tu panas. Dia kata. Dia marah tuan-tuan. Orang dah marah tu. Khutbah dia tak panjang. Khutbah ni dia tengok sekarang ni pun di Selangor dia pendek kan. Tapi padat. Tu pun orang tidur gitu tuan. Nak bagi tahu orang tak mau datang sebab tak ada aircon. Sekarang ni alhamdulillah ada aircon. Tak datang juga. Masa panas kata tak boleh datang panas. Bila sejuk dia kata dia marah pula AJK. Apa pasang banyak-banyak lubang ni sejuk. Tak larat kencing aku dia kata. Tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan, qalilan min ibadiyas syakur. Tak bersyukur kita. Itu yang pertama. Fahamilah Quran betul-betul tuan-tuan. Bila kita faham Quran, baru tanda kita benar-benar sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak faham Quran? Bang, masjid kita ni buat kuliah tafsir. Saya malu. Saya ni ustaz tuan-tuan, ustaz. Duduk Syria 12 tahun. Dapat zakat negeri Selangor daripada saya tingkatan 1 dekat Syria sampai habis belajar. Sampai BA saya pun di Syria, di Mesir, Mesir semua zakat Selangor bayar. Datuk Anhar saya sempat lah, mufti negeri Selangor. Masa tu dia tengah buat masters. Saya tahun akhir, dia sambung masters. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, saya yang belajar bidang fiqh, belajar tentang ni, saya malu dengan ahli majlis agama Islam negeri Selangor. Profesor Madya, Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah. Siapa ni tuan-tuan? Masuk Islam umur 18. Sekarang ni pengurusi masjid dekat Seri Putra. Masjid terbaik Malaysia, negara kan? Kebangsaan, peringkat kebangsaan. Selangor pun terbaik. Kebangsaan pun terbaik, alhamdulillah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, satu dia pentadbir tu baguslah. Yang kedua tu yang hebat dia ni tafsir. Masters PhD tafsir. Tafsir PhD dia dekat Jordan. Buat dalam bahasa Arab. Saya kalau sembang dengan Ustaz Farid, Allah, saya tak sembang. Dalam kereta kalau 2 jam dalam kereta, kami duduk bercakap tentang balaghatul Quran. Allah. Dia masuk Islam umur 18. Saya masuk Islam
Lahir-lahir itu Allah takbir dah. Apa ni, ayah takbir dah. Dia 18 tahun masuk Islam. Bila bercakap dengan dia, kadang-kadang ada yang tak terlintas di kepala saya. Tafsir ayat tu. Macam contohlah, ni sekarang ni berlaku COVID apa semua ni. Salah Allah ke? Tak. Bima kasabat aidin nas. Allah gunakan perkataan aidi. Ni, tangan. Kenapa Allah guna perkataan tangan? Sedangkan dalam Quran banyak Allah kata anfusikum, disebabkan jiwa kamu, Allah gunakan perkataan kamu, jiwa kamu, ni guna tangan. Sebab semua kerosakan itu bermula dengan tangan. Oh, cantik tu. Dia panggil balaghah, dia panggil sastra Al-Quran. Tu pun kita tak malu. Bila ustaz datang mengajar Quran tafsir dekat masjid, guru bawa tafsir, anak murid tak bawa tafsir terus. Saya justifikasikan orang macam ni, dia adalah Imam Asy-Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ni dia dengar, dia hafal terus. Jadi orang yang datang masjid tak bawa kitab, guru mengajar, dia tu Imam Syafi'i sebenarnya. Nak bagi tahu lain, tuan-tuan. Saya duduk kat Syria lama. Bila kita pergi, tuan-tuan, dia tafsir tu memang kita kena bawa. Driver taksi belakang buka bonet, dia akan ada tafsir. Sebab dia maghrib isyak, dia orang akan singgah belajar juga. Kalau tengok pada guru lah, kalau guru tu ngajar tafsir, dia bawa tafsir. Itu sebabnya orang Arab dekat Syria, dekat Mesir, dia orang ni hafal Quran. Sekolah menengah tu memang dah hafal Quran dah. Nombor dua, dia orang ni tafsir dia tahu. Sebab nuzul tahu, walaupun dia driver taksi. Tu hebat dia orang. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kalau benar kita sayang Nabi, kita cubalah mendalami Al-Quran. That's all. Masjid kita ada. Tafsir hari apa? Tafsir mengajar. Tok Imam lupa dah. Lama tak kuliah. Ada kan? Ada tafsir. Mari tuan-tuan, beli tafsir satu. Tafsir yang ada terjemahan bahasa, dia beza tafsir dengan terjemahan berbeza. Tafsir ni mendalam. Kenapa dia akan turun ayat, dia akan bawakan ayat lain sebagai pendorong, penyokong kepada dalil tu. Ayat tu. Tapi terjemahan lain, terjemahan sekadar wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terjemahan, sesiapa yang takut pada Allah akan dibukakan pintu rezeki baginya. Itu dia. Tapi apa maksud ayat tu? Takut Allah. Apa maksud takut Allah? At-taqwa, al-amalu bit-tanzil, beramal dengan Al-Quran. Al-khawfu minal jali, takut dengan Allah. Semua tu dia akan sebut. Allah hebat. Tu makna tafsir ni dia mendalam. Kalau boleh khatam tafsir tu suka tuan-tuan. Itu satu. Itu pertama, fahami Al-Quran tu betul-betul. Nombor dua, kalau benarlah kita sayang Nabi SAW, kalau orang tanya siapa Nabi, macam mana Tuan Haji, macam mana Datuk kenal Nabi SAW? Ada kata payah sebab kita tak hidup zaman Nabi, tak boleh nak cakap lah siapa Nabi tu macam. Bang, tak boleh cakap macam tu. Sebab ulama hadis dah bawa dah bagaimana sifat khuluq, sifat akhlak dalaman, fizikal Nabi semua dah ada. Allah. Sifat Nabi dalaman banyaklah. Akhlak Nabi tu yang kalau kita baca kitab Imam Ghazali tu, semua tu akhlak Nabi tu. Ni tubuh Nabi tu, kalau orang tanya orang bukan Islam ni tuan-tuan, dia akan tanya macam mana Ustaz, macam mana Nabi SAW ni. Kalau orang dia tak baca hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat akhlak Nabi ataupun tubuh badan Nabi, kita tak tahu. Ulama hari ni dia jadikan satu kitab, dia panggil Syama'il Ar-Rasul. Syama'il Rasul ni bahasa Melayu dia panggil apa? Kesempurnaan yang ada pada Rasulullah SAW. Bang, saya kadang-kadang bila baca kan, saya rasa macam ya Allah, hebatnya Nabi. Pertama Nabi ajar tau, Nabi ajar. Sahabat-sahabat tu dia ajar pada Nabi, dia belajar daripada Nabi, dia ajar, dia bagi tahu kat kita. Antara yang ada pada Nabi SAW, tubuh Nabi ni, pertama, badan Nabi SAW sangat bersih dan wangi. Tu yang ada riwayat tu. Masa sahabat masuk dalam masjid Nabi, tengok Nabi sedang sujud.
Fayura bayadhi ibtai. Nampak keputihan ketiak Nabi SAW. Kita kata kita sayang Nabi, tapi badan kita tak sebersih Nabi SAW. Tak perlu kita facial selalu. Nabi tu, ketiak Nabi tu putih. Maksudnya, ketiak Nabi tu dia tak kotor, berlambak dengan bulu ketiak. Very simple. Bulu ketiak tu Nabi buang setiap Jumaat. Ada riwayat 40 hari kita kena buang semua. Itu yang paling malas satu. Tapi kita bukan 40 hari, 40 tahun masih ada lagi. Bang, betul. Ini very simple tau. Ini sunnah Nabi. Ketiak Nabi putih. Nabi semayang tu ketiak. Liara bayadhi ibtai. Putihnya ketiak Nabi. Allahu Akbar. Itu yang ada riwayat Nabi kata cukur bulu ketiak. Cukur bulu hari-hari. Hari Jumaat cukur. Hari 40 hari paling maksimum lah tu. Tu hebatnya Nabi SAW. Tu buat orang tengok Nabi bersih. Kita orang Islam, tak. Daripada tubuh, dia akan zahirkan pada cara hidup. Kenapa kita pergi negara-negara Islam, tuan-tuan, kotor? Our culture, cara hidup kita. Hasan? Bunyi apa tu? Oh, belum lagi? Cepat sungguh nak azan masjid. Oh, dia bagi maklumat lah. Okey. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kita pergi negara-negara Islam kotor. Sebab cara hidup. Baru ni PKP kan habis. Jadi kita boleh merentas, bukan merentas, boleh pergi apa? Bercuti. Kan masuk dalam surat khabar. Pantai-pantai dikotori dengan botol-botol, dengan plastik dan sebagainya. Sayangnya, ya Allah, kenapa jadi macam tu? Kita tak belajar daripada Nabi Muhammad SAW. Simple je. Tandas. Kita kalau tubuh kita bersih, kita takkan buat kotor pada tandas. Itu Nabi SAW. Nabi nak masuk tandas. Orang tak, memang Nabi akan sediakan, akan disediakan pada Nabi. Dia panggil husaidat, batu-batu kecil untuk dia tahan, dia istinja. Lepas tu Nabi akan buang batu tu pada tempat yang betul. Kita dah lah istinja pakai apa? Diberikan pipe dah kat kita ni. Kita ni ada pipe. Pipe pun tercabut. Tak faham saya. Tak faham saya kenapa. Apa nama ni? Kita nak flush eh. Kena buang air kan ada flush. Saya tak tahu sekarang ni masih ada yang tekan ni kan. Banyak yang tekan lagi. Kalau kat Singapura dah tak ada tekan dah. Dia macam tu je. Sensor dia, benda tu keluar. Jepun lagi best. Tak payah tekan apa-apa, cari tak jumpa. Rupanya dia tengok, dia ada dekat tu infrared. Tarik jatuh, zup. Benda tu bergerak sendiri, air keluar. Zup. Oh, hebat tu. Itu kalau ada kat Malaysia, mungkin jamban tu hilang. Jepun sampai peringkat tu bang. Tak ada dah tekan-tekan ni. Kita ni, engineer kita buat, ada tekan. Yang tekan tu pun bila nak masuk bilik air tekan, tak ada hok tekan. Tahulah sadar main besi. Kau tekan benda Allah tu sampai tenggelam ke dalam. Bang, rosak barang. Macam mana kita ni? Kita punya mentaliti kita pelik. Ingat tak dulu masa zaman awal-awal dulu kita ada apa? Ada Allah yang telekom tu. Apa namanya? Public phone sekarang mana ada dah. Kita duk kata ni kan, benda ni ada datang angin dia, tak boleh call weh. Tak boleh call. Saya pernah sekali tu nak pergi ceramah. Tiba-tiba line semua tak ada, internet tak ada, telefon tak boleh. Ni tengah-tengah jalan. Wah, saya kata sudah nak call macam mana? Uwais pula ni, Haji Wazir ni pula. Uwais ni Haji Wazir. Haji Wazir ni pula dia berhenti kat mana tau? Tengah-tengah jalan. Masjid tak jumpa. Haji Wazir pun kadang-kadang penting juga dia. Kena telefon lah, AJK kat mana? Tak boleh call. Lah kali saya pergi kat tepi, ada Cina jual buah kat tepi tu, boleh tak pinjam telefon? Dia ingat saya nak curi ke apa kan? Saya kata jangan risau, saya ustaz. Mau pergi ceramah. Oh, pergi ceramah. Telefon. Dia pakai Maxi, saya pakai Selcom. Masa tu Selcom ada masalah. Sekarang kalau dulu kan boleh jumpa ambil tu, boleh pakai tepi jalan kan? Tak ada dah.
Sebab macam mana rugi banyak Telekom. Pergi telefon tu ada, genggang hilang. Macam mana boleh putus, aku pun tak faham. Kau gigit ke sampai sekarang? Mentality. Itu sebab Nabi SAW, tubuh Nabi dah menggambarkan cara hidup Nabi. Nombor 2, badan Nabi. Dada Nabi dengan perut Nabi, tak nampak. Nabi dia jaga. Badan Nabi, tubuh Nabi, perut Nabi sangat terpelihara. Maknanya dia tak, perut tak ke depan sangat. Minta maaf lah kalau yang perut depan tu. Ini bagi orang yang makan banyak. Saya tahu yang perut ke depan tu sebab dia memang daripada kecil macam tu. Tak macam mana lah. Macam tu lah boleh cakapnya. Nak cakapnya. Ni yang takut makan banyak kan. Nabi dia ajar makan. Nabi makan tak banyak. Saya bidang saya makanan, tuan-tuan. Fake makanan. Saya buat kajian semua pelik-pelik. Vaksin saya buat kajian. Saya kaji tentang apa nama makanan sunnah Nabi. Saya kaji tai. Semua orang pelik. Apa ustaz ni? Tak ada benda lain kau nak kaji? Bang, daripada tai lah saya tahu makanan Nabi itu bagus. Jadi jurnal tu. Saya profesor universiti. Saya kena tahu. Saya kena jurnal. Saya tak sembang kalau nak cakap tentang vaksin. Saya tak baca Google. Saya baca jurnal. Sebab cakap lah apa benda pun orang netizen kata ni anti-vaksin nak marah ke mufti apa. Mufti tu buat PhD kot. Jurnal-jurnal dia baca. Bukan sembang kari apa-apa ni. Tuan-tuan, saya kaji tai. Tai yang paling bagus, warna apa? Tajuk kita tai mana ni? Dia warna yang paling baik kan? Dia dalam ni semua kelabu putih, tak ada benda lain. Dia warna dia kan? Ni. Kan. Dia mudah cerita macam apa? Macam pisang. Pisang dia gelap sikit dia pisang. Tu warna tai. Dia ada 5 tai. Dia ada 5 jenis tai. Hak yang paling bagus tu, yang warna dia cerah-cerah sikit. Warna tu lah. Kalau you berak, kena tengok tau. Memanglah imam saya 18 tahun tak tengok tai berak. Sehinggalah satu hari saya sakit. Doktor tanya, masa tu kat Arab, dekat Syria. Orang Arab, doktor tanya, warna tai warna apa? Ayu laun. Wallah la, ma syufi. Wallah, aib. Saya cakap pada doktor, malulah, takkan nak tengok tai. Masa tu kita kecil kan, doktor ketuk kepala. Kau kena tengok tai. Sebab daripada tai, kita boleh tahu, kita sakit apa. Baru saya faham bila sekarang buat kajian. Rupanya kalau nak warna macam pisang tu, makanan sunnah Nabi SAW. Nabi makan bijiri, Nabi makan semua yang Nabi makan tu, kita orang buat kajian, buah, sayur, apa semua ni, tai akan jadi macam tu. Sebab kita orang buat kajian dengan orang sains. Tapi kalau tai dia gelap, tai gelap ni dia bercampur macam-macam faktor. Antaranya darah. Dia bercampur kan. Lepas tu tai sembelit. Kalau siapa sembelit, boleh tengok tai ni macam mana. Kan? Tak percaya ustaz? Tengok ustaz. Kau tengok, berak sakit kan? Tengok. Tai dia tu, dia warna hitam, ada merah-merah gelap. Maknanya usus kita tak elok. Menarik tuan-tuan. Daripada situ saya buat kajian, rupanya makanan Nabi semua elok-elok. Nabi makan semua benda-benda yang baik. Betul Nabi suka kambing. Ada orang kata, Nabi makan kambing ustaz. Nabi makan kambing. Betul Nabi makan kambing. Nabi suka apa kambing? Nabi kalau yang Nabi suka kambing, peha dengan rusuk. Tu Nabi suka. Tapi Nabi makan kambing, peha tu Nabi makan luqmah au luqmatan. 1 gigitan, 2 gigitan, 3 gigitan saja. Lepas tu Nabi kongsi-kongsi sahabat-sahabat yang lain. Sampai balik kepada Nabi tinggal tulang je. Kita tak. Memang peha tu kita seorang. Itu yang darah tinggi. Tu ada kata ustaz macam kontradik lah hadis Nabi. Nabi suka makan kambing. Saya makan kambing kena darah tinggi. Macam tak betul lah ni. Saya kata salah. Bukan hadis Nabi yang tak betul. Haji yang tak betul. Makan kambing wabillahi taufik. Ustaz, saya tak faham lah ustaz. Orang kata makan tamar ni bagus. Saya makan tamar ustaz. Cek darah. Kencing manis ustaz. Berapa haji makan? Saya makan lah yang Yusuf Tayo tu. Banyak betul ustaz. Memang saya makan dua kotak lah dalam 2 hari.
Mana sekotak sehari. Memang kecil manis lah bang. Dia makan 3 biji Nabi makan. Ni kau makan standar, memang kecil manis lah. Lepas tu, buah tamar ni pula, kena tahu tau. Saya buat kajian, buat apa ni? Tamar ni pula, dia beza-beza. Ada tamar yang kita boleh makan banyak, ada tamar yang tak boleh makan banyak. Oh, semua tu kena belajar tuan-tuan. Tu buat kena tanya doktor. Menarik tuan-tuan buat kajian ni. Saya minat, saya suka gitu. Ni tengah buat kajian tentang apa? Daging yang tak payah sembelih pula lah. Ambil sel, culture kan, jadi daging, macam daging burger. Sembang dengan Datuk Mufti ni. Dia kata pula dah nak kaji macam mana pula. Kenapa pula daging ni datang? Kena kaji sebab daripada satu negara ke US dah pergi ke Israel dah masuk ke Singapura. Sekarang ni dah dijual kat Singapura. Culture meat. Dan tu mufti-mufti risau takut masuk Malaysia. Dan orang kita pun pergi ke sana takut makan kat sana. So nak tahu hukum tu. Jadi nak tahu hukum kena kaji saintis tu. Kena tanya saintis macam mana dia buat. Allah tuan-tuan. Tu sebabnya tuan-tuan. Hidup ini kita kena ingat. Nabi SAW ada akhlak. Bukan saja akhlak. Tubuh badan Nabi saja menggambarkan bagaimana cara hidup Nabi. Nabi tak makan banyak. Nabi makan makanan yang sehat. Kan kita duk makan roti kan. Betul Nabi makan roti. Tapi roti Nabi tu dia betul-betul yang kuning tu. Macam dia panggil apa? Dia roti ada 2. Yang putih. Satu lagi yang kuning. Yang lupalah malam-malam ni. Dia oat satu hal. Fiber. Dia yang elok tu. Mahal sikit. Tapi berbaloi dah. Makan sikit pun dia elok untuk perut. Tuan-tuan, tu Nabi SAW. Yang ketiga, tuan-tuan perempuan, kalau betul kita percaya dan sayang kepada sunnah Nabi SAW, kita muhasabah. Bagaimana kita ni ikut sunnah Nabi dalam mengeratkan silaturahmi. Itu penting. Kita ni tuan-tuan, macam mana kita kata kita sayang Nabi tapi akhlak kita bergaduh sesama manusia. Dalam buku yang dikarang oleh Syekh Abu Hasan An-Nadawi yang bertajuk Maza khasiral alam bin hitatil muslimin. Apa untungnya orang Islam bila orang Islam bertelagah? Kejatuhan zaman Osmaniyah pada 1923 macam tu, jatuh sebab apa? Sebab inhitat al-muslimin, kerana orang Islam sudah tak kuat. Masjid-masjid sudah mula tidak hidup. Masjid dah tak hidup macam zaman awal. Zaman awal dulu masjid penuh tuan-tuan. Sekarang ni sensitif sebut masjid dekat dalam laman sosial pun orang masih marah lagi. Kenapa jarak-jarak lagi? Orang tak nak pergi, menyampah tengok. Nak jawab apa depan Nabi jarak-jarak, dia kata. Dia tak tahu. Kau tak datang, kau nak jawab apa depan Nabi? Ya. Sambung dalam 15 minit. Boleh? Dah sampai? Masuk. Lagi 4 minit. Okey, biar dah. Kita kadang-kadang nak letak bab masjid ni pun jadi macam mana tau? Jadi kita kelang kabut. Takut nak letak. Takut orang bergaduh dalam tu. Sebenarnya punca kita bergaduh ni sebab apa? Sebab kita. Sebab orang Islam. Saya kaji balik kan. Kejatuhan ni semua bermula daripada perbalahan sesama manusia. Apa faktor perbalahan? Faktor perbalahan saya akan sambung sekejap selepas habis azan. Kita tak ambil banyak lah. Ambil dalam 5 minit. Lepas tu kita semayang. Dia COVID ni dia tak boleh panjang-panjang. Nanti COVID masuk balik. Jadi kita berehat seketika, kita sambung selepas ini. Wallahualam. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, ada 3 sebab disebut oleh Abu Hasan An-Nadawi. Punca manusia ini bertelagah sama manusia. Khususnya orang Islam lah. Sebab kejatuhan zaman Abbasiyah, punca di akhir tu adalah perbalahan antara orang Islam. Zaman Osmaniyah pun sama juga. Kejatuhan disebabkan orang Islam kerana tidak kuat di antara orang Islam tu. Apa sebab antara faktor? Yang pertama, hadamul adab. Mereka berjaya, musuh-musuh Islam ni berjaya jatuhkan adab-adab Islam. Kita tak ada adab.
hilang orang kata apa? Adab yang diajar oleh Nabi SAW. Contoh, nak menegur orang. Tak salah nak tegur, tapi bukan caranya kita maki hamun di dalam laman sosial. Betul tak? Itu satu, adab. Adab dengan orang tua, dah tak ada. Adab dengan guru-guru, dah tak ada. Dulu kena pukul ke, kena rotan ke, alhamdulillah. Tak ada lah yang guru-guru yang kena marah, kena maki, tak ada. Saya cakap ni sebab ada anak murid kita kat universiti. Ramai orang minta mengajar Quran. Bila saya bagi tahu anak-anak murid, pergilah mengajar Quran. Tak nak dia orang pergi. Dia kata, Ustaz, payah Ustaz mengajar. Baik saya jual burger daripada mengajar Quran. Kenapa? Tak boleh marah langsung Ustaz. Saya ada sekali tu, Bab Bangi ni kawasan-kawasan macam Shah Alam jugalah. Lebih kurang orang elit ramai. Tambah kawasan UKM tu, kawasan-kawasan yalah orang bijak pandai, rumah pun boleh tahan sama besar dengan masjid rumah ni. Ada kawasan-kawasan rumah tu kalau pergi country high tu, sama besar dengan masjid ni, rumah dia. Ni baru garas kereta dia baru ni. Tempat kita ni. Rumah sampai 20 juta, 15 juta, tu rumah dia orang. Ada satu nak jual Ustaz Nabi 10 juta. Dia punya, saya tanya macam mana maintenance? Maintenance dia sebulan memang tak kurang 11,000. Meninggal gitu. Hari pertama dah meninggal, dah bayar. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, bila pergi ngajar, ustaz angkat suara sikit je. Angkat suara sikit je. Falam. Bapak turun dah. Kadang-kadang mak turun. Dengar kat tu. Ustaz, sorry ya. Saya tak pernah angkat suara kat anak saya. Jangan buat sampai anak saya fobia pula. Kadang-kadang tu sebab bila dah tak boleh nak tegur, dia orang pun malah nak tegur, akhirnya tidak ada adab antara guru dengan anak murid. Kalau kat universiti. Kat sekolah saya tak pasti lah. Kalau kat universiti saya nampak sebab saya kat universiti. Dulu zaman kita belajar dulu, nampak tok guru bawa kitab, saya pergi ambil kitab. Kalau tuan-tuan ingat ada Syekh Qurayyim Rajih. Datang ke Malaysia banyak kali kan. Qurayyim Rajih. Tu guru saya tu. Dia tu suka umur Allah bagi panjang sebab Quran dia ingat macam nama orang. Ingat macam nama dia. Dia tu tuan-tuan, kalau dia mengajar, dia orang tua. Dia mengajar, dia tak ada gelak-gelak. Qala Allah Ta'ala innallah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 jam tengok 30 muka surat. Menganga, ada yang tidur apa ada. Tapi walaupun tidur macam tu, dia orang sangat beradab. Tidur pun sorok-sorok, nampak tak? Saya pula tugas saya, memang saya ni jenis macam tu. Daripada dulu, kerja saya akan bubuh air untuk guru saya. Tu yang kerja saya dulu lagi. Kalau saya belajar, kerja saya akan bubuh air, saya pergi duduk kat tempat saya. Sampai dia orang ingat saya sebagai penuang air. Cuma Syekh ni seorang dia lain sikit. Macam kat sana, dia pakai air kosong. Bubuh air mineral, pergi sana pakai pipe, buka pipe dah boleh minum air dia. Air dia bersih. Sungai Furat. Saya pun letak. So, dia orang akan minum lah. Syekh tu akan, dia ngajar 2 jam, minum lah. Ni kat college. Dia mengajar college. Syekh Qurayyim ni lain pula. Umur dia dah masa tu dekat 60 lebih. Dia tak minum air ni. Ni apa ni? Air ke apa ni? Dia tanya, air ke apa? Dia suka gazus. Gazus ni air gas. Kita belajar mana nak dapat air gas. Jadi saya ni guna duit zakat Selangor lah. Kan saya dapat zakat Selangor. So saya guna sikit daripada tu untuk belanja saya tu. Saya beli air. Setiap kali kelas dia ngajar saya fiqh muqaran, fiqh 4 mazhab. Dia ingat 4 mazhab ni macam ingat nama. Imam Syafi'i cakap begini, Imam Hanafi kata, Maliki kata begini, Hambali kata begini. Wa amma Syiah. Syiah pun ingat. Tu Syiah tak pernah kelentong kan dia. Dia ingat dalam kitab mana sebab dia baca, dia hafal. Jadi saya ni tuan-tuan, pergi beli setiap berapa tahun saya buat kerja tu, 4 tahun. Sebab dia mengajar 4 tahun daripada dia ada tahap ni lah, ada sampai tahap baru belajar dengan dia. Tahun 3 baru start. Sebab dia ni kira dah dia tak ajar budak-budak lah, dia ajar yang tinggi sikit. 4 tahun duk beli. Dia suka minum 7 Up.
Belilah 7up, tuang 7up. Air lain tak mau, dia nak 7up je. Dia minum kat. Alhamdulillah. Wallah asal teman ajar. Dia akan wah kamu gembira, aku suka kau dah dapat pahala. Kadang-kadang dia tanya, mana kau dapat duit ni? Adalah sikit. Wallah Allah sayu'tik, dia kata. Allah akan bagi kamu, jangan risau, dia kata. Memang betul tuan-tuan, Allah bagi rezeki saya macam-macam. Kadang-kadang saya beli kat dia, saya beli berapa ringgit je, 80 sen je dulu kat Syria. Beli botol kecil kan, 80 sen je. Kan balik kan adalah orang Arab bagi kat tepi jalan, masuk duit dalam poket saya. Tengok-tengok, RM10. Beli 80 sen, dapat RM10. Tak percaya, tuan-tuan cuba buat. Ni, lepas ni kalau saya datang, jangan bagi air ni. Ni air sabil dia panggil. Beli air. Gurau je ni. Saya tak minum air gas. Beli air elok sikit. Allah akan bagi balik. Percaya, saya amal lama dah. Tapi keberkatan Allah bagi. Saya, Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Sedikit boleh ingatlah mazhab-mazhab. Berkat doa dia, bukan sebab saya. Berkat doa mak bapak saya tadi. Berkat doa guru-guru saya, antaranya Syekh Qurairi Project. Nak harap saya? Memang tak. Dengan nakalnya, pemalasnya, Allah saya tahu. Tapi Allah tu maha kaya. Berkat doa ibu bapa, jangan lupa mak bapak. Ni muda-muda ni saya ada. Jangan ingat kita jadi imam. Mak bapak lupakan. Jangan. Ingat mak bapak. Mak bapak lah punca kita berjaya. Dan dua-dua, ingat bahawa guru-guru lah menyebabkan kita berjaya. Itu sebab jagalah adab dengan guru. Hari ni tuan-tuan kat universiti kadang-kadang anak murid tak kenal pun tok guru dia. Sedih. Tok guru bawa kitab ni banyak-banyak. Tak ada nak angkat, dia buat tak tahu je, main handphone tu. Yang best dia masuk dalam lift. Saya ni alhamdulillah orang dia budak-budak kenal. Sebab dia orang kenal sebab kita masuk TV apa semua. Yang profesor-profesor walaupun dia orang ni tak dikenali tapi kena hormat orang tua lah. Orang ni profesor tu dah lah bawa dengan bagnya apa semua macam tu orang bawa barang-barang. Dengan soalan kertas periksa dah apa semua kan. Budak ke depan ni boleh tanya, budak tahun 1 lah. Makcik datang nak tengok anak tu. Dia tanya makcik tu kan. Orang tu profesor tu. Tak, memang pejabat saya kat atas. Sampai peringkat tu. Kena adab. Tu penting. Bahaya ni kalau kita tak jaga benda ni. Adab. Adab. Islam ajar adab. Macam kita bersin. Asyam. Apa cakap? Yarham. Allah. Adab. Kita kadang-kadang lupa adab. Asyam. Excuse me. Excuse me dulu. Maklumlah pergi UK 12 hari. Excuse me lah sekarang ya. Bang, agak-agak lah. Nabi ajar lama dah. Makan. Tangan kiri. Tangan kiri betul. Protokol saya belajar protokol. Orang kata, Ustaz, ni protokol Ustaz. Allah, aku dah masuk hampir semua istana. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Makan tu, saya tak pernah lagi makan pakai tangan kiri lah. Walaupun protokol macam-macam. Tak ada masanya tuanku nak tegur. Kau makan tangan mana tu? Tak ada. Kan? Ustaz lagi lah, orang istana. Tak ada lagi tuanku kata, kenapa kau makan tangan kiri? Tak ada. Kadang-kadang dia orang pun ikut, dia tengok ustaz makan pun dia tukar tangan. Jadi potong-potong kan dia memotong. Dia kalau pisau, potong, garpu, gigit tangan. Itu. Saya tukar. Sebab piring, pinggan, semua ni, tu kerja kita yang buat dia, bukan dibuat kita. Tukar adalah. Tukar, potong tangan ni, tangan kanan, sama je. Tapi tak boleh, tu protokol. That's protokol. What you mean about protokol, brother? Kau duk sibuk protokol istana satu pun tak masuk. Tu kadang-kadang over tau. Janganlah macam tu. Kita orang Islam tunjuk. Takkan saya ni ustaz makan tangan kiri. Orang cakap apa? Walaupun ia makruh saja, bukan haram. Makruh je. Tapi orang cakap apa? Ustaz, apa cerita budak ni? Ni orang kerja Firefly ni. Duk ikut saya tuan-tuan. Ikut, dia kata saya nak berubah ustaz, nak ikut lah. Saya ikut lah. Bapak dia orang besar kapal terbang ni. Ni nak terbang boleh, dia boleh bawa kapal terbang. Nak ikut dia, join, dia bawa geng-geng dia kan. Bagus budak-budak muda zaman sekarang ni tuan-tuan, dia nak belajar. Orang tua pula tak datang masjid. Bukan kat sini, kampung sebelah. Tapi sungguh tuan-tuan, ya Allah, adab tu sangat penting. Adab. Banyaklah kalau nak cerita bab adab ni.
Nombor 3, tuan-tuan, antara punca yang disebut oleh Syekh Abu Hasan An-Nadawi, punca kejatuhan kita ni, ya, punca kejatuhan kita apabila tidak ada hormat menghormati. Tak ada langsung respect. Dalam politik tak ada respect. Dalam pentadbiran tak ada respect. Orang atas dengan orang bawah tak ada respect. Sebab awak ada pangkat, bang. Pangkat sekejap, percayalah cakap saya. Terus terang saya cakap, pangkat sementara. Ni sahabat baik saya, Profesor Madya, Dr. Muhammad Adib. Kawan baik, baik sangat tuan-tuan. Saya sayang dia kerana Allah Ta'ala. Baru naik pangkat Profesor Madya, baru dapat Profesor Madya. Berapa lama dia minta Profesor Madya, tak dapat. Baru ni dapat. Kami semua gembira, dia pakar ekonomi. Fakulti Ekonomi UKM. Bang, saya suka dia sebab walaupun dia budak pandai, budak hebat, masjid tak pernah tinggal. Surau tak pernah tinggal. Kuliah tak pernah datang. Tak datang. Datang selalu. Terbalik pula. Tak pernah. Tak datang. Datang selalu. Tu tanda-tanda nak habis tu. Baru ni dia sihat walafiat. Kebetulan dia memang dia dapat surat sebab dia memang buat kajian seluruh Malaysia. Time tu. Kena dia balik ke Kelantan, dia pergi buat kajian di Kelantan, balik-balik bawa COVID. Tapi Allah macam bagi tau kat dia. Dia bagi tahu kat isteri dia, suruh sediakan bilik. Tengok, ni panggil ittaqu firasatal mu'min. Nabi bagi tahu. Takut pada firasat seseorang hamba Allah yang baik. Bagi tahu kat family, tolong buka, tolong buat bilik, dia nak masuk dalam tu sebab dia rasa macam tak sedap hati, nak kena kuarantin. Dia pun masuk. 2 hari demam. Lepas tu dia masuk hospital, memang demam teruk, masuk hospital. Tak lama lepas tu koma, lepas tu Allah angkat. Allah ambil umur. Sekejap je. Lepas tu saya menangis masa kami baca Yasin kan. Baca tahlil Yasin. Tuan-tuan, macam kami baca Yasin tu, tak ada dah Profesor Madya, Profesor ke, Datuk ke, Doktor, tak ada tuan-tuan. Sahabat kita Muhammad Adib Ismail. Muhammad Adib Ismail, mana doktor? Mana pangkat? Al-baqa'u lillah. Yang kekal hanya Allah. Hebat ke kita? Tak hebat tuan-tuan. Kita tak ada apa. Bila Allah nak ambil, Allah ambil. Itu sebabnya bila kita tak ada respect antara isyada sebab pangkat, kita salah. Itulah yang berlaku punca kejatuhan antara umat Islam. Maka tuan-tuan, semoga 3 perkara yang saya sebutkan tadi, tanda kita sayang dan cinta kepada Rasulullah SAW, dapat kita amalkanlah bersama. Walaupun masa tak panjang, kita ambil sikit tapi kita amalkan. Kita pakat-pakat buat. Saya pun nak berubah. Tuan-tuan perempuan pun pakat-pakat nak berubah. Kita nak jadikan sebuah negara Malaysia ni baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi sebuah negara yang hebat. Kita penuhkan masjid-masjid, surau-surau, ajak anak-anak muda datang. Yang tua hormat, yang sayangi yang muda, yang muda sayangi pula, hormat pula orang tua. InsyaAllah kita akan bahagia di dunia dan juga di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wa basyirna bil ghina ila mi'ati wa asyrina hasanah fallahu khairun hafizha wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.